Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berbicara secara langsung sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, dan insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk melihat salah satu lagi syarikat, okay, yang didagangkan di Bursa Malaysia yang diberi nama, okay, GD Express, ataupun normally orang panggil apa, GDEX, okay, ada yang panggil GD Express, okay, depends kepada anda nak panggil apa, tapi yang penting pada malam ini itulah dia syarikat yang kita akan cuba untuk melihat prestasi kewangan dan juga apa yang menarik yang mungkin akan ditunjukkan di dalam report tersebut. Dan insya-Allah kita akan bermula sebentar saja lagi. Okey, so seperti biasa sediakan buku nota, pen, dan juga bersedia dengan air dan sebagainya. Dan yang paling penting, okey, untuk klik button share, okey, dan agar kita panggil lagi kawan-kawan kita lebih ramai untuk join, agar kita dapat meriahkan lagi, okey, kita punya majlis ilmu ni. Okey, so jangan kerikut ilmu. Alright, so just click je button share tu, tak susah pun. Okay, sebab yang semua yang buat saya buat ni. Okay, saya baca dan saya bagi explanation. Anda cuma hanya perlu tekan button share saja, dan insyaAllah pahala tu sama-sama kita dapat. Okay, so kita akan bermula sebentar saja lagi, okay, untuk kita bagi ruang kawan-kawan kita yang mungkin terlupa dan juga tak sedar. Bila anda share tu dia dapat notification insyaAllah. Okay, so please klik dulu button share dan juga please comment. Okay, sekiranya anda boleh nampak screen saya, saya share screen ni. Okay, dan juga sekiranya anda boleh dengar suara saya. Okay, yang penting tu kadang termute pula kan. Cuba cakap seorang-seorang je. Okay. Alright, so okay, kita punya majlis ilmu ni nampaknya clear. Okay, saya boleh dengar suara saya. Saya tengok di device satu lagi, screen insyaAllah. Okay, right. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi bedah siasat annual report kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah, okay, kita dapat bersua pada malam ini untuk sesi bedah siasat, okay, annual report. Dan syarikat yang kita akan cuba untuk lihat pada malam ini ialah syarikat GD Express. Okay, GD Express Berhad. Salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia di dalam sektor logistik, okay, transportation and logistik, yang didagangkan di main market, di main market di Bursa Malaysia. Okay, so dekat KLC Screener, saya download dia punya report, ataupun anda boleh download di website syarikat tersebut. Okay, boleh juga anda cari ke bahagian investor relation. Okay, dan juga anda pergi ke bahagian download dan anda pilih dia punya annual report. Dia belah bawah, atas tu quarter report, dekat belah bawah dia tu ada dia punya annual report. So anda boleh download, ataupun di KLC Screener anda just pergi dekat bahagian annual. Okay, dekat tepi ni nampak reports. So anda download ikut tahun yang anda nak tengok. Okay, so yang ni latest yang dia ada adalah untuk financial year, okay, 30 Jun 2020. Okay, so maksud dia financial year bagi syarikat GDEX ni ataupun GD Express ni adalah bermula 1 Januari sehinggalah 30 Jun tahun berikutnya. Okay, so dia ada dua calendar year yang dimasuk, sebab dia starting bulan Julai, 1 Julai sehinggalah 30 Jun tahun yang berikutnya. Okay, dia tak ikut calendar year. So seperti yang saya inform sebelum ni, memang syarikat ni dia depends lah dia nak buat dia punya financial year tu bila. Ada yang buat 1 Januari sampai 31st December. Ada yang buat 1st April sampai 30th March the next year, the following year. Ataupun ada yang mula 1st July sehingga 30th June. Okay, ada yang 1st October, okay, sehinggalah 30th September the following year. Okay, so depends on dia punya, dan dia boleh tukar-tukar ikut dia nak done dia. Okay, tapi syarikat nampaknya tak pernah tukar lagi lah. Kalau kita nampak dekat sini since 2005, okay, dia masih lagi mengekalkan dia punya financial year, iaitu bulan Julai Jun. Okay, so financial year ending 30 Jun. Alright, so dekat sini saya download yang ni lah, yang paling latest kat sini. So anda boleh download dia punya report. Okay, so report ni dikeluarkan bila? Report ni dikeluarkan pada 30 Oktober
tahun 2020. Okay, meaning last year lah yang dikeluarkan ni. Okay, document submission ni. Sebab dia ending period, nampak 30 Jun. So dia ada 3 bulan untuk dia keluarkan that final quarter report. Okay, dan tambah lagi 2 bulan untuk dia mengeluarkan dia punya annual report dia. Okay, so dia ada 2 bulan untuk prepare printing dan buat editing apa semua tu kan. So dia bagi, berusaha bagi 2 bulan. Okay, so memang betul-betul the last date lah, on the last date of the apa ni, day yang dibagi tu 30 lah. Normal dan kita akan nampak lihat ujung bulan ni juga ujung bulan Mei ni akan ada banyak syarikat-syarikat hantar ataupun submit ataupun mengeluarkan dia punya annual report untuk syarikat yang financial year dia ending 31 Disember. Okay, sebab 31 Disember dia ada 3 bulan untuk keluarkan apa ni, dia punya last quarter, okay, dia punya fourth quarter, dan juga tambah lagi 2 bulan March, April dan juga hujung Mei untuk dia submit dia punya annual report bagi tahun lepas. Yang ni untuk company-company ataupun syarikat yang financial year dia 1st Januari sehingga 31 Disember tahun 2020. Okay, so memang kita akan dapat report dia lambat lah. So cerita tahun lepas yang financial year, tapi report yang kita akan dapat tu is a little bit late. Okay, tapi tak apa, sebab dalam dia punya bahagian management analysis dan juga summary tu kita boleh nampak dia akan ambil juga outlook waktu dia tengah prepare report tu. So dia taklah terlampau ketinggalan setahun lebih, tapi dia agak latest because of dia buat report tu during that period yang dia bagi tu mana ada 2 bulan tu. So any updates ataupun any new apa ni development yang ada, dia boleh masukkan di dalam dia punya bahagian management bahagian management review dan juga summary tu. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apa yang menarik di dalam report GD Express ni. Okay, so yang pertama ni gambar muka depan dia. Okay, ada kapal terbang, ada kapal laut ada train, ada lori, ada apa lagi, forklift. Okay, ni lori, ni dia punya jenis-jenis logistik yang dia ada lah maknanya dia punya kenderaan dia, transportation yang dia ada. Okay, van ada, lori lebih panjang ada. Okay, semua dia ada. Alright, okay, ni dia punya positioning statement, crafting a paradigm shift. Okay, so dia dah 22 tahun dah syarikat ni. Okay, cuma didagangkan bermula 2005. Okay, 2005 ke? Yap, 2005. Okay, kat sini 2005. Betul. Okay. Tak apa, tak penting. Kemudian di bahagian ni, okay, this one is dia punya board of director. Okay, so nampak kat sini dia punya chairman siapa? Tan Sri Muhammad bin Ibrahim. So siapa kenal Tan Sri Muhammad bin Ibrahim? Siapa dia Tan Sri Muhammad bin Ibrahim? Tan Sri Muhammad bin Ibrahim adalah salah seorang, okay, yang pernah sign dekat duit kita. Okay, so siapa masih ada duit yang disign oleh Tan Sri Muhammad bin Ibrahim. Okay, so kat Malaysia ni siapa yang boleh sign duit Malaysia? So beliau lah pernah memegang jawatan tersebut. Okay, sebenarnya lebih kurang 2 tahun lah. Tak silap saya lebih kurang 2 tahun. Okay, so ni company company address, company secretaries, registered address dia dekat section 13 PJ Menara Simfoni 13. Okay, Silver Banker, Maybank, ni nama kod dia, GDEX punya kod 0078 untuk nombor yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, alright, so moving on to group structure. Okay, ni these all dia punya subsidiaries, okay, ataupun wholly owned, ada yang partially owned company-company kecil. Yang ni mostly I think dekat overseas, yang kecil-kecil ni. Okay, yang 100% ni di dalam Malaysia lah. Ni ada dia punya ni remark ke tepi ni. Yang ni Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam. Okay, so banyak dia punya. Okay, so inilah dia chairman dia. Okay, Tan Sri Muhammad bin Ibrahim.
kita punya previous governor, governor bank negara sebelum ini. Okay, so mari kita tengok apa chairman punya statement. Okay, I'm pleased to present my mandate. So dia baru appointed as a chairman sebenarnya bagi syarikat GDEX ni. Okay, sebelum ni orang lain. Okay, apa cerita kat sini? Million of people affected with the disease, a million lost job. Okay, so because of the COVID-19, okay, normal. Dalam mana-mana annual report yang kita baca, ini akan start dengan for that introduction lah. Apa cerita pasal pandemic, okay, COVID-19. Sebab benda tu memang betul dan juga benda yang besar berlaku. Bukan sahaja di Malaysia tapi juga di global, peringkat dunia. So penting untuk di-highlightkan dan dia adalah salah satu faktor yang menyebabkan syarikat tu sama ada menurun, okay, ataupun syarikat tu menaik ataupun meningkat. Sebab ada juga syarikat yang meningkat. Kita tengok Glove, kita tengok sektor teknologi, okay, sektor yang mendapat tempiasan yang positif disebabkan oleh that pandemic. Okay. Alright, so dekat sini mention apa lagi? Malaysia time decision, okay. Alright, dia cerita pasal kita punya lockdown, commodity price, ini oil price dia cerita pasal oil price $20 per barrel. Ni waktu yang the lowest point yang kita pernah touch lah untuk brand untuk brand. Okay, GDP ini record negative growth. Okay. This is very general, okay. Dia tak ada detail sangat, okay. Cuma dia ada cerita pasal waktu lockdown tu banyak syarikat ataupun company yang turn into online online trading. So dia tak langsung memberikan kesan kepada syarikat-syarikat logistik dan juga transportation, okay. Kemudian competition juga, okay, berlaku disebabkan ada banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang provide logistik dan juga transportation Dia ni banyak yang come into the market as a private ataupun wholly owned company yang bukan public listed lah, yang kecil-kecil yang kita nak tengok kan. So banyak juga yang sebenarnya masuk ke dalam this market share untuk sektor transportation dan juga logistik. Okay. Okay. Bersambung page yang berikutnya. Okay. Okay, ni kita nampak sebenarnya ada 116 okay, license express delivery and logistic providers ada kat Malaysia ni. Banyak sebenarnya 116. So maybe biasa kita dengar Post Post Malaysia, kita dengar GDEX, FedEx, apa lagi, JHL. Sekarang yang ada contohnya apa? Lazada Express, betul ada apa? Lalamove, kita ada Bungkus Eat lah macam-macam yang baru, okey, yang baru join itu. So sebenarnya yang license ada license 116, okey. So surprisingly banyak sebenarnya, sebab lebih daripada 100 macam kita kalau biasa dengar mungkin ada macam 10 lah, okey. Mungkin ada 10 yang kita biasa nampak, tapi sebenarnya ada license lebih kurang 116. So it's a very competitive market, okey. Yang sebelum ini hanya didominate oleh the big players lah, okay, Post, GDEX, FedEx dan sebagainya. But with the rising ataupun booming sektor dalam e-commerce, secara tak langsung telah menyebabkan lebih banyak syarikat baru muncul, okay, untuk tap in, sebenarnya tap in dan juga improvise the lacking yang ada dalam delivery services sebelum ni. Okay, sebab dulu yalah kita kadang post barang kadang-kadang lambat betul bukan kadang-kadang lambat lah. Waktu during Lazada, Shopee,
was attract many new customer. Okay, so kita nampak ada masalah hiccup, ada hiccup dekat bahagian delivery service. So that is where bila dia ada problems, dia can create new opportunity. Itu yang saya rasa dicuba new company ni yang kecil ni tap into delivering faster, okay, more customer friendly approach, more customer centric punya paradigm. So itu yang kita nampak kesan baik kepada pengguna lah. Okay, tapi bila tengok balik of course dalam report post Malaysia, dalam report GDEX yang kita akan tengok nanti, saya tak langsung dia telah memberikan kesan kepada dia punya profit, because of dia dah kongsi dia punya pie tu. So dulu mungkin the big players je, so sekarang ada small players yang masuk dalam dia punya market share. So secara tak langsung dia telah mengecilkan dia orang punya profitability. Okay, alright, acknowledgement. Okay, right. So habis bahagian chairman. Okay, so kita sambung mungkin dekat bahagian ni dia punya managing director dan juga group chief executive officer, Mr. Tiong Teck Lin. Okay, okay, macam mana so far? Okay jangan lupa untuk share. Please klik button share, jangan malu-malu. Okay, jangan kedekut ilmu. Klik button share. Saya minum setelah. Okay, apa yang dia mention kat sini? Rejuvenation. Okay, pandemic. The corona pandemic has caused a significant disruption in global supply chain as countries like China, which alone account for more than 60% of the world consumer goods. Okay. Okay, ni very general lagi. So kita go deep lagi, bawah lagi, tengok apa yang betul-betul menarik perhatian kita. Okay. Okay. So ini dalam ni, kita tengok dalam bentuk chart lebih senang untuk kita nampakkan dia punya comparison. Okay. Oh. Venture in Vietnam. So ni dia punya bahagian financial dia. Okay, dalam wording mungkin kompleks sikit nak baca. Nanti kalau kita nampak dalam bentuk chart, okay, ataupun dalam bentuk graph, tu lebih mudah lah untuk kita buat comparison. Kemudian venture in Vietnam. Okay, dia ada venture dekat Vietnam. Okay, sekejap kita tengok kat bawah ni. Okay. Tak apa, kita tengok kat atas ni dulu. Apa dia cerita. Pertama, turnover untuk group, okay, meningkat sebenarnya dari segi revenue daripada 313 kepada 364 juta. Okay. Cuma dari segi profit after tax dia menurun. Okay. Pre-tax pun menurun. Dan juga net profit juga menurun banyak. Okay, kita nampak kat sini previous year, okay, waktu 2019 punya financial year 32.5 juta. Pada tahun lepas, tahun 2020 financial year dia profit hanyalah 18.5. Okay, more than half menurun. Alright, so nanti kita tengok kenapa dia berlakunya penurunan sedemikian. Okay, so kita nantikan. This one is our venture in Vietnam. Dia cerita pasal dia punya stake, 50% stakes dalam Noi Buy Express and Trading Joint Stock Company. Okay, bernilai lebih kurang 17 juta. Okay, ada 45 branches, 41 point of delivery dan 131 trucks. Okay, so surprisingly GDEX ni sebenarnya dia ada stakes ataupun dia ada pemilikan dekat syarikat logistik dan juga transportation di luar negara. Okay, so dia bukan sekadar di Malaysia. Dia bukan start from ground, tapi dia
acquire company. Okay, so very very smart move. Okay, dan juga mungkin orang ramai tak tahu. Okay, dan kita sambung kat sini coronavirus. Okay, why the coronavirus extend the transformation of traditional brick and mortar business delivery to one of the increasingly digital and technology driven. Consumer preference has markedly shifted. Instead of in-person presence to send goods, it has become the norm for customers to transact online in the comfort of their homes. The resulting demand for courier services will benefit express courier that are nimble and prepared to adapt and invest in the required technological platform. Okay, during the year, the group intensified its effort to upgrade and further digitize its online operation, making its system and processes more user-friendly and accessible to the public. Investment in digital infrastructure to improve the quality and connectivity of its supply chains were hastened. The management also expanded and simplified the payment gateway avenues to enable consumer to make cashless payment easily. So dia banyak improve dari segi dia punya digital platform, dari segi technological punya sistem untuk memberikan perkhidmatan yang more user friendly. Okay, so ini apa yang GDEX buat dan kita akan tengok nanti macam mana dia spend dia punya profit. Okay, sebab kita akan nampak dia punya cash balance, dia punya financial strength nanti kat mana. Okay, dekat belah bawah nanti kita akan nampak. Okay, kat sini they increase the demand for express delivery services, acquire more manpower. During the year, the company increased the workforce to 4,308 from 4,285. So dia tambah pekerja. Dekat sektor lain banyak yang mengurangkan pekerja buat bagi VSS, MSS, potong half gaji dan sebagainya. Tapi bagi GDEX GDEX ataupun GD Express, dia tambah pekerja lebih kurang tak sampai 100 lah. Okay, tapi sebenarnya dia tak adalah mengurangkan orang, tapi sebenarnya dia menambah lagi orang because of the demand dalam express and delivery services. Okay, the company will continue to provide continuous training to the new and existing staff to ensure productivity, operational efficiency and effectiveness. Okay, bagus. So dia ada highlight ataupun dia bertekankan kepada training untuk continuous improvement. Normally syarikat dia akan letak dalam KPI lah untuk train attend training dalam setahun tu kena berapa. Kalau tak pergi training tak achieve their KPI. So our staff underwent a total of 25,495 man hour in training compared to 36,324 man hours previously. So berlaku daripada pergi training man hour berkurangan lah. Mungkin juga disebabkan oleh COVID. Dulu training bolehlah buat kat tempat kat dewan ke kat hotel ke kan. So mungkin during COVID tu tak boleh buat sangat lah training dia. Okay. Mungkin semua juga bantu dekat bahagian operational. Sebab banyak sangat pasal delivery kita pernah nampak isu-isu yang melibatkan pekerja kan. So itulah. Okay, so nanti kita tengok lagi. Okay, we expect the perennial problem of worker shortage to be mitigated soon with the first batch of graduates with the full certified qualification in technical and vocational education and training graduate from GDEX Academy, a training institute set up by the group and certified by the Ministry of Human Resources. So bagi menampung kekurangan dari segi manpower dan juga pekerja ni, GDEX sebenarnya dia buat satu academy, dia panggil GDEX Academy. I think tak semua orang lah yang mampu buat dan juga berfikiran macam ni, yang mana memberikan perkhidmatan yang menyediakan qualification dari segi technical juga vocational, dan yang telah diiktiraf oleh Ministry of Human Resources. Okay, so dia punya cara untuk dia mitigate dia punya risk of kekurangan manpower adalah dengan dia set up dia punya academy sendiri. Okay, dan juga dia lepas tu dia boleh pool all the talent, all the trainer tu yang dapat training vocational and technical tu boleh disirapkan terus kepada syarikat GDEX. So dia tak payahlah masuk-masuk tu baru nak induksi kan, baru nak belajar cara buat tu dah makan setahun. Biasakan dengan sistem sebagainya. So ni masuk-masuk tu dah boleh sebab dia dah familiar kan dengan sistem GDEX sebagainya. So bagi saya itulah
Kalau macam tu lah dia punya plan dan juga strategi, bagi saya brilliant lah. Okay, so ambil training So macam kita kalau keluar universiti tu lah, kita nak kena masuk induksi kan, kita kena masuk probation 3 bulan, 6 bulan. Kemudian kena bagi training banyak apa lagi kan. So barulah kita lepas tahun tu macam kita fully equipped dengan all the system, flow, dia punya culture dalam tu dan sebagainya. Alright. Okay, apa lagi dekat sini dia mention to improve the customer experience, we have equipped with all our call center with voice over internet protocol technology, which speeds up the response time and answering calls. Customer have better access and shipping experience to the GDEX portal. Okay, so ini boleh try. So sama ada dia betul cakap ataupun betul-betul dia dah implemented. Bagi pengguna yang menggunakan GDEX boleh try. Okay, untuk call. So dapat tengok berapa dia punya responsiveness. Okay, dari segi dia punya response time. Berapa saat dia nak angkat call. So macam mana dia selesaikan masalah kita dan sebagainya. Itu adalah bahagian yang kita boleh test dalam kita punya kajian sedetail itu. Sebab itu bagi saya sekarang ni, investor nak dapatkan maklumat dan juga nak test betul-betul benda sistem company tu is very easy. Sebab kita maklumat kita boleh dapat di internet dan kita boleh test call je dan kita tanyakan macam mana apa semua. Dari situ kita boleh berkaji. Inilah proses yang kalau kenal Peter Lynch. Peter Lynch ni dia kata kita sebagai average investor ataupun normal investor, okay, compare dengan institutional, sebenarnya kita tak perlu pun cari syarikat-syarikat yang pelik-pelik. Maksud dia, cari syarikat yang kita selalu guna, okay, dan kita boleh buat kita punya analisa sendiri. Kita buat kajian. Kita punya cara penggunaan macam mana. Kalau kita tanya kawan kita, dia macam mana pendapat dia tentang syarikat tu ataupun produk sesuatu ataupun servis sesuatu syarikat tu. So daripada situ kita dah boleh buat analisis sendiri dah. Sama ada dari segi customer preference, daripada segi diorang punya servis macam mana, quality dan sebagainya. So dia kata sebenarnya kita boleh dapat maklumat tu lebih details, okay, ataupun lebih on the ground, okay, compare dengan institutional yang hanya mengharapkan report ataupun yang mengharapkan pada analis dia untuk buat study based on market research, market sentiment yang kadang-kadang tak membumi 100%. Bukan saya kata benda tu tak bagus ataupun tak menjadi, tetapi yalah, kalau kita dekat on the ground, kita lebih tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kalau kita communicate dengan pekerja tu, dia cerita apa masalah dia, kan, apa masalah sistem, kadang-kadang yalah, kenapa tekan-tekan tak boleh guna apa semua. So kita boleh dapat more details explanation dan juga more details information. Okay, so itu bagi saya apa yang cuba Peter Lynch dia terapkan. Kenapa dia cerita kenapa dia beli Dunkin Donut contohnya kan. Dia beli Dunkin Donut. Macam kenapa dia buat kajian macam mana ni. So dia kata tak perlukan complicated analysis. As long as you faham dia punya business, dan dia tengok okay, this company bagi pandangan dia itu. So it's good advice by him. So bagi saya macam betul lah. Kalau kita guna macam produk Nestle ke kan, rumah kita berapa banyak produk Nestle kita ada. Sekarang ni apa lagi produk yang kita selalu guna ataupun servis yang kita guna. Okay, so kita buat kajian daripada situ, more details, tengok no report dia, tengok news kita baca dan sebagainya. So itu is part of dia punya kajian kita sebenarnya. So that's why saya buat annual report punya brief study ni, supaya kita faham business tu. Okay, dan juga kita boleh relatekan dengan diri kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita ataupun keluarga kita, dan kita boleh secara tak langsung kita boleh betul lah sebenarnya company ni ada potensi. Bukan spesifik di company so maksudnya apa-apa syarikat yang kita belajar kita buat analysis. So it's more fun, okay, dan juga dia tak boring just kita baca on figures, numbers, kita baca statistik, chart dan sebagainya. It's more human kalau kita baca tu as a consumer, sebagai pengguna. So kalau kita betul lah kita suka company ni, kalau kita suka, kita buat decision macam mana nak buat. Okay, sebelum saya itu lupa sebagai disclaimer sekali lagi, okay, kita punya sesi ni bukan buy call, okay, kita tak ada berikan sebagai buy call ataupun sell call, okay, dan sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please be informed, kita hanyalah buat sesi untuk pembelajaran, okay, dan juga untuk informasi saja. Dia bukan untuk nasihat, bukan nasihat, bukan juga buy call, bukan sell call. Right, okay, so kita sambung. Okay,
So to date dia ada 450 touch points seluruh Malaysia, okey. Termasuklah 99 branches dan juga 63 agents dan 251 reseller. Okey, so touch point ada 450 di seluruh Malaysia. Okey, to meet the expanded operation, we had commissioned the use of 16 new trucks. Okay, itu dia ada pertambahan 16 truck yang baru, bringing the total of commercial vehicles in service to 1,277. Okay, so sekarang ni dia ada kenderaan commercial dia sebanyak 1,277 yang mempunyai kapasiti 3,905 tan. Okay, so total semua vehicle tu campur, kalau letak beban semua penuhkan, so semua boleh carry 3,905 tan beban yang dibenarkan lah. Maksudnya kalau kat sini dia mungkin cerita yang dibenarkan lah. Okay, bukan yang overload tu. The review of financial performance is contained in our management discussion in page 16. Okay, dia buat retreat untuk management, untuk brainstorm. Okay, bagus. Dia buat ni retreat That's good, that's good. Okay, ini sustainability. Okay, management. Okay, bahagian management discussion and analysis. Bahagian financial. Okay, so ni dah financial dia. So dia bagi dua saja tahun untuk comparison, iaitu tahun 2019 dan juga tahun 2020. Okay, so tu please take note on the financial year. Bagi syarikat ni ending 30th June So nampak 30 Jun 2019 dan juga 30 Jun tahun 2020. Okay, so yang pertama kita nampak kasi revenue. Okay, revenue meningkat daripada tahun 2019 kepada 2020. Cuma dekat sini profit after tax menurun menurun negatif 43%. So banyak dia menurun. Okay, in compared to 2019. Okay. So saya tak langsung dia punya return on equity, ROE dia of course akan menurun jugalah. Okay. Okay, ni explanation dia. Okay, alright. So business to business segment delivery, B2B, continue to be the foundation of the group by contributing 61% of the revenue. So main income ataupun main business dia adalah daripada business to business punya stream, yang menyumbang 61% tu. While e-commerce segment delivery has contributed 39% of the revenue. Okay, so interesting. Okay, saya ingatkan dia banyak daripada e-commerce. Okay, so e-commerce so far sekarang hanyalah contribute 39% saja daripada dia orang punya revenue. Okay, alright. So something yang interesting dan juga something to look into more details. Okay, bahagian ni. Okay, saya very interested in e-commerce ni. Okay, because of kita dah nampak trend dia since last year, dan unlikely dia akan stop macam tu saja. So sebab trend orang ni suka membeli ni. Okay, manusia psikologi ni, kalau dia tak membeli sebulan tu dia macam rasa something missing lah. Sebab dia dah terbiasa beli every month, dapat gaji ada beli something. So mungkin kalau bulan tu dia tak beli lagi, dia macam gelisah pula. Okay, dan juga Shopee sekarang ni, Lazada pantang setiap bulan ada je sales kan, promotion dia kan. Satu bulan 1, 2 bulan 2, 3 bulan 3, 4 bulan 4. So dia sebenarnya induce people untuk berbelanja, untuk membeli. Okay, so untuk personal bagi saya, be careful. Okay, you kena jaga you punya cash flow. Okay, jaga baik-baik. But in terms of business, bagus lah. Okay, sebab more business, more profit. Dan juga secara langsung kita kalau sebagai shareholder, kita akan dapat benefit lah. Kita dari segi kenaikan harga ataupun dari segi dividen. So it's good. Dan sekali untuk ekonomi juga bagus. Okay, sebab dia menggalakkan kita punya GDP, Gross Domestic Product.
Okay, the growth in B2C segment were due to more online purchase during MCO, and there are some traditional offline B2B customers have moved into online platform such as social media as an alternate to promote their sales. The group will continue in expanding its capacity to cater for future volume growth. At the same time, the group will also be focusing on providing quality service to the customer to ensure the more value created. Okay. Right, so dekat sini dia bagi comparison dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun lah. Okay, so yang dekat sini kita boleh nampak lebih details. Pertama, operational revenue. Okay, so 2016 ke 2017 meningkat, ke 2018 meningkat, ke 2019 meningkat, dan juga 2020 meningkat. So revenue untuk 5 tahun is keep on increasing. Okay, cuma daripada segi yang ni profit after tax ni, so kita dapat naik turun lah, dan juga naik sikit kat sini. Sorry, turun. Okay, so dia naik turun okay, so naik turun, but still dia profit. Tu kita kena faham dia masih untung, cuma dari segi growth, ini yang penting dalam bisnes. Kita bukan saja nak tengok dia boleh sustain, tapi yang most importantly, kalau bisnes ni dia kena growth. Dia kena grow juga. Macam mana pun sebagai investor, kalau kita nak tengok syarikat tu bagus tak bagus, tengok sama ada dia boleh grow atau tidak. Sama ada dia meningkat dengan banyak atau sikit, tapi still kita nak tengok dia boleh grow. Sustain tu dah memang satu headache lah, satu benda yang susah memang kita nak maintain lasting performance. Okay, tapi nak grow tu is another level. So bukan semua bisnes boleh grow. Ada syarikat yang mungkin tahun lepas untung, tahun ni rugi. Bukan sekadar tak boleh maintain, tapi dia tengah membuat kerugian juga. Okay, so profit satu, okay, sustain dua, okay, dan juga ketiga adalah grow. Okay, so kalau boleh grow tu memang dia memang looking apa, sentiasa memandang ke depan lah, projection dia dah buat next year apa. Okay, alright. Ni pecahan dia, okay, segmen performance dia yang dia mention tadi. Dari segi dia ada 3 main income stream dia. Segmen dia panggil segmental revenue. Yang pertama adalah express delivery. So combine tadi tu B2B, B2C dan sebagainya, adalah menyumbang kepada revenue sebanyak 338 juta. Okay, 338 juta compared to 295 juta the previous financial year. Okay, kedua income stream dia, okay, adalah daripada logistik. Okay, yang meningkat 40%. Okay, banyak logistik, iaitu menyumbang 25 juta. Okay, so 25 juta. Dan yang ketiga adalah daripada property investment. Okay, dia ada juga property investment. Saya tak tahu kat mana dia investment property ni, tapi dapat lebih kurang 500,000 lah. Okay, mungkin sewaan ke rental lah kot, 500,000 ni. So main of course dia punya big chunk, main income dia adalah daripada delivery itulah, express delivery. Dia panggil express delivery. Dia bukan delivery biasa-biasa, dia adalah express delivery. Okay, so of course lah, kalau express ni kita boleh charge lebih, kalau kita beli yang biasa tu, dia mungkin yang macam kat pos tu dia ada dua, satu pos laju, satu yang tak laju lah. Yang tak laju tu memang murah. Kalau laju tu dia naik berapa kali ganda. Kalau yang besar tu RM10 90 sen. Yang kecil saya dalam RM1 tu dapat, kalau RM10 tu dapat 10 kot rasanya. Dia punya plastik tu kan. So dia boleh pecah boleh ganda-ganda sebab express, orang nak laju. So bila nak laju ni kita boleh charge lebih. Macam kita nak beli speed internet kan, nak laju nak lebih, dia charge lebih. Okay, dia nak berapa, 50 meg per second, dia nak 100 meg per second, dia nak 1000 meg per second. Bukan 1000 dia panggil apa, 1 GB lah. Okay, 1 gig per second. So kita ada rate berbeza. Kalau nak slow and steady, you nak pakai bawah 100, ni package murah. Okay, so benda express kita boleh charge lebih. Sebab manusia sekarang sangat cepat, semua nak laju, makan pun nak cepat, beli fast food, kalau delivery pun nak hari ni order petang sampai. Okay, so manusia sekarang semua nak cepat. So time tu is the new business. Kita bagi
servis laju kat orang, kita bagi benda yang laju kat orang, so kita boleh dapat lebih lagi profit kat situ, sebab kita boleh charge on the time yang orang boleh save. Okay. Okay, ini details pecahan lagi. Dia ada pecah lagi dekat sini, revenue for logistik. Kemudian bawah ni logistik segment. Banyak betul details. Property investment. Okay, so boleh baca kat sini kalau nak baca details dia. Okay. Okay. So current dia punya warehouse space dia maintain at 230,000 square feet. Sama, dia tak ada pertambahan any new warehouse. But operating cost has increased due to the heightened rental cost in the new warehouse. Okay, so dia ada mungkin dia sewa yang baru. So meningkatnya cost dekat operation cost, operating cost tu. Okay. So kat sini boleh nampak dia punya financial position, dia punya property, plant and equipment, short term investment, cash deposit with license bank, total equity, hire purchase. So kalau kita nampak kat sini, banyak dia punya cash sebenarnya. Okay, cash dia sebenarnya, okay, dekat deposit bank dia ada 151 juta. Okay, short term investment, mungkin fixed income lah, mungkin FD ke sukuk ke yang short termnya ada dalam 78 juta. Okay, cash and bank balance ada 37 juta. Okay, so banyak cash dia. Okay, so debt equity ratio 0.06 berbanding 0.08 tahun sebelumnya. Okay, so bagus, menurun dia punya debt to equity ratio. Okay, so nampak sini total liquid financial instrument yang dia ada untuk syarikat GDEX bagi tahun as of Jun hari tu, okay, 2020 adalah sebanyak 260.7 juta ringgit cash. Maknanya dia ada duit liquid yang dia boleh guna, dia boleh liquidkan bila masa dah sebanyak 267 juta. Okay, so daripada mana yang tadi tu deposit, cash dengan short term investment. So dekat sini ada tambah ni, deposit ni tadi 151, short term investment 78, cash and bank balance 37, ada tambah 3 ni, so dia dapat lah 267 juta. So dia ada liquid, dia boleh cash dia 267 juta. Bagi syarikat ni, bagi saya banyak tu sebenarnya. Okay, market cap 2 bilion, dia punya share adalah 5.5 bilion dengan harga yang bawah okay, so banyak sebenarnya 260 juta. Sebab revenue dia pun kalau kita tengok, okay, 300 juta. Okay, dia punya cash dia ada 267 juta. Okay. So bagus lah. Cuba kita tengok dekat bahagian dividen, dia selalu tak dividen. So bulan 2020 adalah bagi dividen 2019 dulu dia bagi 2, 17 ada juga dia tak bagi, 2018 tak bagi, 2016. So dia bukanlah secara konsistennya bagi dividen every year. Okay, so mungkin dia boleh save duit tu untuk dia punya growth juga. Okay, banyak 267 juta. So dia banyak benda dia boleh buat lah kalau dia ada cash ni, sebab dia boleh expand, dia boleh tambah improvement dari segi sistem, manpower, dia boleh increase warehouse, dia boleh buat macam-macam sebab dia ada cash. Dia tak payah nak buat private placement, dia tak payah nak buat right issue, dia tak payah nak buat financing dengan bank ataupun dengan yang memerlukan itu semua collateral dia nak minta cagaran apa semua bagai, sebab ni dia ada cash. So dia nak improve system portal, boleh, dia ada cash. Walaupun itu bukan cara yang terbaik digunakan, tapi dari segi dia punya financial tu dia taklah berat nanti. Dia punya net to debt ratio tu taklah berat sebab dia ada cash ni. Okay, so very interesting kita bertengok nanti apa projection untuk this company in the future, because of dia punya financial stability bagi saya quite good. Dia ada cash 200 juta.
Sebab ada syarikat berhutang, banyak hutang, cash tak ada. Okey, yang ada hutang je. So yang ni, yalah hutang ada tapi cash pun equivalent, sebab hutang tu dia boleh bayar. Okey, progressively. Tapi at the same time dia ada cash. Ini cash, orang kata cash is king lah dalam masa-masa macam ni. Okey. Alright, so yang ni kita tengok investment dia dekat beberapa tempat di Southeast Asia. Yang pertama dekat mana ni? Indonesia. Okey, dia panggil syarikat PT SAP Express Indonesia. Dulu dia mula dia ambil, dia subscribe kepada 5-year convertible bonds. Okey, tapi lepas tu dia convert into shares bila dia dagangkan 2018. Kemudian value, okey, total cash daripada 10 juta ni, okey, so dia daripada subscription untuk bond dulu, bond ke? Yep, convertible bond dulu 10 juta, dia convert kepada share tu, dia sekarang dia lebih kurang 26 juta. Okey, ringgit ni dah ringgit daripada convert daripada rupiah. Okey, so dia pegang share sekarang ni 44.5% untuk syarikat yang tadi tu SAP Express. Dia pegang sebelum listing, lepas tu dah listing So of course lah kan. Sedap lah. Okay, IPO tu terus dapat. So far dia dah redeem 17 juta. Lepas IPO tu dia redeem lah, dia ambil ni mungkin untuk cash, convert untuk cash lah. Okay, kemudian apa lagi? Tu dapat share profit daripada syarikat ni untuk dia punya financial year 2020 dah ada 5.9 juta. So daripada pegangan dia tak buat operation, dia tak buat apa tu, so sebab dia melabur lah, kira melabur dalam syarikat tu, dia dapat profit lebih kurang 5.9 juta. Okay, so good investment bagi saya lah, sebab pegang kaki pun dapat 5.9 juta. Okay, net profit. Kedua, kita tengok kat sini Vietnam, dia ada dalam investment dia di Noi Bai Express and Trading Joint Stock Company, Netco, short form Netco, di Vietnam. Okay, juga saya tak mention ni. Berapa? Sekarang lebih kurang berapa dia ada acquisition? Lebih kurang 13.8 juta. Ni dalam bentuk ringgit, kalau convert lebih kurang 13.8 juta ringgit dalam syarikat ni lah, di Netco di Vietnam. Kemudian apa lagi dia ada kat Web Bytes ni, bukan ByteDance yang TikTok tu lah, ni Web Bytes lain Okay, right. Dia beli dulu 5.5 juta. Okay, kemudian ditambah additional share lagi 2.2 juta. Dia pegang share di dalam Web Bytes adalah 32.69 juta. 32.69%. Okay, so one of majority shareholder jugalah 30% dia ada dalam syarikat tu. Okay, satu lagi App Capital. So app ni dia own 90% oleh Web Bytes. So dia ada own dalam Web Bytes, so secara tak langsung dia pun ada share dalam App Capital. Saya tak tahu saya pronounce betul atau tidak, App Capital Okay, so itu adalah dia punya strategic investment dan juga investment di Southeast Asia. Right. Okay, ni dia punya details dia, HQ dia, ada berapa, dia punya regional hub ada dekat Pening, Johor, Sabah, Kuching. Okay, kemudian dekat ni dia punya fleet size, ada berapa units. Alright, ni tadi dah tengok workforce. Okay, so ni technology investment. So dia looking forward untuk increase ataupun menambah baik dia punya sistem. Okay, dari segi technological improvement. Okay, so moving forward, ni apa dia cerita ni.
The group expect the competition within the industry to remain intense due to influx of new players with pricing strategy and operating in a more agile model leveraging on technology. Okay, so dia dah menjangkakan akan ada lebih competition. Tadi kita dah tengok ada lebih kurang 16 syarikat yang berdaftar untuk transportation dan juga logistik. Dan juga buang harga kita panggil buang harga ataupun pricing strategi yang lebih murah. Ada yang kita tengok kadang promo free delivery. Okay, ada yang RM5 je delivery, ada yang RM3 je delivery. Okay, so itu adalah price war ataupun pricing strategi lah. So dia menjangkakan itu adalah bagi cabaran untuk syarikat ni. So the group is positioning itself to embrace the challenge by continuing to improve its operational capabilities and innovation to stay relevant and ahead of its competitor. Meanwhile, the group is proactively seeking for strategic investment opportunities to enhance its long-term competitiveness. Okay, so dalam masa yang sama untuk meningkatkan dia punya bread and butter business, which is dia punya transportation and logistik, dia juga sedang merancang untuk mengembangkan lagi dia punya investment opportunities. So dia dua arms lah, satu delivery services, satu lagi express delivery tu dan juga investment dia. So jarang syarikat pandang macam ni untuk buat investment. Which is lah, kalau invest ni sebenarnya dia ada satu lagi business tapi yang you tak operate. You just ambil dia punya whatever profit ataupun loss you kena tanggung sama lah. Tapi maksud dia running untuk dia bersifat dia punya business supaya tak bergantung pada satu dan juga untuk merancang untuk long term long term punya business. Okay, itu cerita dia. Paradigm shift dan sebagainya. Alright, so I think that's all untuk sesi malam ni berkenaan dengan GDEX GD Express Berhad, salah satu syarikat dalam sektor transportation dan juga logistik. Interesting untuk kita perhatikan daripada kita nampak tadi. Currently dia more on to B2B punya business segment, tapi ada peningkatan daripada segi B2C, which is termasuk e-commerce. Very interesting untuk kita perhatikan ke mana arah bagi syarikat ni in the future dan juga bagaimana dia boleh tap into the currently booming e-commerce punya environment. Okay, so nanti sama-sama kita nantikan ke arah mana syarikat ni akan pergi. Dan juga so far kita tengok memang company ni dah sejak didagangkan dia dah meningkat lebih daripada 600% since didagangkan dulu 2005. Okay, dekat sini kalau kita nampak graf dia, chart dia untuk keseluruhan tahun sejak didagangkan, bermula di sini. Okay, bermula dengan 0.05 dulu setengah sen je harga, sekarang harga 0.375. Okay, so lebih kurang 639% peningkatan. Okay, lebih daripada 600% peningkatan sejak didagangkan, dan kita nantikan sama ada syarikat ni boleh further untuk growth. Okay, the revenue saya rasa tak ada masalah. Okay, cuma daripada segi net profit tu sebab dulu dia pernah catat keuntungan sampai 30 juta setahun so sekarang just 18 juta. So something yang untuk kita ponder lah. Right. So dekat sini kalau kita nampak pun 2021, okay, walaupun belum tutup lagi dia punya financial year, revenue dia dah 323 juta as compared to previously 363. So nanti kita tengok sama ada closing quarter dia boleh membuat kenaikan dari segi dia punya revenue. Okay, kita nampak sini revenue every quarter 100 juta 100. So kalau continuously macam ni, most likely boleh saya rasa boleh achieve 400 million punya revenue. Sebab kalau tengok trend lah, every quarter sebelum ni, first quarter, second quarter, third quarter consistently lebih daripada 1 juta. Ni first quarter untuk tahun 2021, 109 untuk second quarter, 105. So kalau fourth quarter juga 100. So automatically kita simple calculation adalah 400 boleh achieve 400 juta dari segi revenue. Okay, so in term of profit, so far dah lebih dah daripada tahun lepas sebab 19 juta. But berapa yang boleh achieve depends nanti macam mana.
Kalau kita tengok kat sini average berapa? 765. Kalau 4 juta pun dia profit untuk fourth quarter, okay, sudah lebih daripada last year lah. 20 lebih kurang katalah 23 juta atau 24 juta. Okay, but still dia tak boleh beat lagi yang waktu dia buat 2019, waktu dia buat tahun 2017, 2016. Ini mungkin during dulu ni competition tak banyak. So the big players je yang ada. So profit of course dia boleh buat. Sebab dengan revenue yang banyak ni pun dia boleh buat profit banyak ni. So sekarang revenue meningkat tapi profit susah juga dia nak, sebab dia punya margin tu. Dia nak play on the margin tu susah sikit. Okay. So hopefully you guys gain something daripada session malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. So macam biasa, please click button share. Kita kongsikan, jangan rekod ilmu, supaya kita lebih nak tambah ilmu, kita kena bagi dulu. Bagi, kongsi ilmu kita, dan insyaAllah Allah akan tambah lagi ilmu-ilmu yang dia nak bagi kepada kita, insyaAllah. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.